Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan lain. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk kajian saya, iaitu tentang ciri-ciri peranan dan cabaran usahawan dalam menguruskan peternakan haiwan zamani dan MZ Global Enterprise. Okey, yang pertama saya mulakan dengan isi kandungan, iaitu yang pertama ialah pengenalan, yang kedua objektif kajian, yang ketiga kaedah kajian, dan yang keempat ialah dapatan kajian. Okey, dengan pengenalan saya mulakan dengan nama usahawan, iaitu Muhammad Zamania bin Salihuddin. Umur usahawan 20 tahun. Nama syarikat ialah Zamani dan MZ Global Enterprise. Lokasi perniagaan di Kampung Pulai, Gopeng Perak. Jenis perniagaan ialah milikan tunggal. Dan sebab memilih usahawan ialah kerana usahawan merupakan usahawan termuda yang boleh memberi inspirasi kepada generasi lain. Okey, saya mulakan dengan yang kedua, iaitu objektif kajian. Okey, terdapat 4 di dalam objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti 2 ciri peribadi dan tabi'i orang berjaya yang ada pada usahawan. Yang kedua ialah mengenal pasti kaedah usahawan memulakan perniagaan dan kemudahan pembiayaan serta bantuan yang diterima. Yang ketiga ialah menjelaskan 2 fungsi pengurusan yang diamalkan oleh usahawan. Dan yang keempat ialah menjelaskan 2 cabaran persekitaran dalaman dan 2 cabaran persekitaran luaran yang dihadapi oleh usahawan. Okey, yang ketiga ialah kaedah. Yang pertama ialah pemerhatian, yang kedua ialah temu bual, ketiga internet, keempat rujukan, dan terakhir sekali ialah jurnal. Okey, yang keempat ialah dapatan kajian. Terdapat 4 yang saya akan terangkan selepas ini. Yang pertama ialah ciri-ciri usahawan, kaedah memulakan perniagaan, peranan usahawan dalam fungsi pengurusan, dan cabaran dalam perniagaan. Okey, yang pertama sekali ialah ciri-ciri usahawan. Terdapat 4. Yang pertama di slide yang pertama ni ada 2. So yang pertama sekali ialah wawasan. Saya menceritakan tentang usahawan meletakkan misi utama peternakan untuk menjadi sebuah syarikat peringkat tunggal yang bagus. Dan yang kedua ialah usahawan berani mengambil risiko, kerana usahawan berani menjalankan perniagaan peternakan sewaktu usia muda dan merantau ke seluruh tempat mencari pembekal. Yang ketiga ialah proaktif. Usahawan sentiasa mempunyai idea untuk mengatasi masalah yang berlaku. Dan yang keempat ialah usahawan sentiasa mengutamakan perkara pertama dahulu, iaitu usahawan sering mengamalkan penjadualan bagi memudahkan urusan seperti menetapkan waktu dan tugasan. So seterusnya ialah kaedah memulakan perniagaan. Usahawan menggunakan kaedah memulakan sendiri, iaitu usahawan berniaga untuk melakukan pekerjaan yang diminatinya. Dan yang kedua ialah usahawan yakin perniagaan peternakan ini membawa keuntungan yang lumayan. Selain itu, usahawan juga mendapatkan bantuan kewangan. Usahawan dapatkan bantuan kewangan daripada bank rakyat, dan bantuan yang diterima dapat membantu memulakan perniagaan dari segi modal membeli haiwan. Okey, seterusnya kita boleh lihat ialah peranan usahawan. Terdapat dua peranan, iaitu yang pertama ialah perancangan yang menceritakan tentang usahawan telah menetapkan misi-misi dan objektif perniagaan. Yang kedua ialah perancangan yang dibuat boleh mengetahui sasaran yang ingin dicapai untuk masa akan datang. Contohnya, usahawan membuat perancangan untuk mendapatkan hasil jualan haiwan peternakannya yang banyak dari tahun ke tahun. So yang kedua ialah kepimpinan. Yang pertama ialah usahawan mempunyai kuasa kepakaran dan kuasa ganjaran dalam menguruskan tugasnya. Usahawan mengurus perniagaan dalam gaya kepimpinan autokratik yang merujuk pada segala keputusan yang dibuat oleh pengurus adalah tanpa perlu bertanya atau berbincang dengan pekerjanya. Contohnya, usahawan mempunyai hak sepenuhnya dalam menentukan segala pembelian haiwan ternakannya waktu operasi perniagaan, dan cara usahawan tersendiri menguruskan perniagaannya. Okey, ini merupakan cabaran dalam perniagaan. Yang pertama ialah cabaran luaran. Antara contohnya yang kita boleh lihat ialah yang pertama sekali, keadaan ekonomi yang tidak stabil. Contohnya, kejatuhan ekonomi menyebabkan harga haiwan ternakan dinaikkan dan kekurangan pembeli. Dan yang kedua ialah kecanggihan teknologi. Contohnya, penternak-penternak lain menggunakan teknologi dalam pengurusan perniagaan, tetapi usahawan tidak. Dan cabaran dalaman ialah pihak pesaing. Contohnya, perniagaan yang dilakukan telah wujud sejak dahulu dan ramai pesaing telah melakukan inovasi dalam perniagaan mereka. Dan yang kedua ialah sasaran pelanggan. Contoh
Usahawan hanya boleh menjual kambing kepada peniaga-peniaga lain kerana menjual haiwan hidup ataupun pelanggan hanya membeli pada waktu tertentu seperti akikah dan hari raya korban. So ini merupakan cadangan yang kita boleh lihat, iaitu memperbanyakkan lagi bilangan kambing bagi memenuhi permintaan pelanggan yang ramai. Yang kedua, mencari dan mendapatkan sumber dari pihak lain untuk membekalkan haiwan. Yang ketiga ialah mengedarkan risalah perniagaannya di kedai runcit. Dan yang keempat ialah supaya pelanggan akan lebih mengenali dan mengetahui kewujudan perniagaan usahawan. So yang terakhir ialah kesimpulan. Yang pertama sekali, usahawan membuktikan dengan adanya sifat wawasan dan berani mengambil risiko telah membawa kepada kejayaan. Yang kedua, usahawan juga menggunakan fungsi pengurusan yang bagus dalam menguruskan perniagaan. Yang ketiga ialah usahawan menghadapi cabaran dan mengendalikannya dengan bagus sepanjang menjalankan perniagaan. Dan yang terakhir ialah pengaji mengharap usahawan boleh memperbanyakkan lagi haiwan ternakannya atas sebab bilangan pelanggan yang semakin meningkat di saban hari. Okey, ni kita boleh lihat ya, lampiran, iaitu gambar-gambar. Ini gambar kambing di atas lori ketika diambil oleh pembekal lain. Dan ini merupakan kandang beliau di mana terdapat kambing-kambing makan. Okey, kita buka soalan kepada rakan-rakan yang ingin bertanyakan soalan. Okey, Hafizul. Okey, saya nak tanya, zaman sekarang ni banyak isu yang keluar tentang kematian haiwan ternakan akibat berbagai wafat, penyakit. So, seperti yang awak cakap tadi, usahawan yang tadi dia menternak haiwan dan dia memasarkannya. Bagaimanakah usahawan tersebut mengawal kualiti barang yang dijual dan haiwan yang dipasarkan? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Yang pertama sekali, setiap penternak-penternak di Malaysia pastinya akan mendapatkan lesen daripada pihak veteriner untuk menguruskan penternakannya. Tak kisahlah daripada segi apa haiwan sekalipun. Jadi yang pertama, sekiranya kambing-kambing usahawan menjangkiti penyakit, sebarang penyakit, pihak veteriner akan turun dan melihat kawasan tersebut dan memberi ubat ataupun boleh dikatakan vaksin seperti suntikan kepada kambing-kambing tersebut. So yang kedua, cara untuk memastikan kualiti kambing tersebut ialah dengan cara usahawan sendiri menjaga kebersihan di kandang beliau dengan memberikan makanan-makanan yang berkualiti serta membersihkan kandang beliau dari hari ke hari dengan lebih produktiviti. Okey, terima kasih Nazri. Saya Okey, terima kasih Nazri. Saya. Soalan yang kedua, Nurin. Apa yang membezakan usahawan ni dengan peternak-peternak yang lain supaya pelanggan lagi pilih peternak ni, beli kambing daripada peternak? Okey, yang pertama sekali yang boleh membuktikan pelanggan-pelanggan sentiasa mencari usahawan ini ialah dengan merasakan usahawan mempunyai ciri-ciri atau sifat yang berlainan dengan peternak-peternak lain. Contohnya yang seperti saya kaji sendiri, saya melihat usahawan sentiasa menghantar kambing-kambingnya ke pelanggannya dengan waktu yang sangat tepat dan cepat. Okey, Nazri. Dalam perniagaan ini, berapakah bilangan pekerjanya? Sekiranya ada, apa kuasa ganjaran yang usahawan itu berikan kepada pekerja? Sekiranya dia mempunyai pekerja, mungkin dengan cara beliau memberi kuasa ganjaran kepada pekerja beliau, mungkin dengan cara dengan cara memberi insentif seperti bonus, seperti yang kita boleh lihat apabila bos ataupun pemilik dan pekerja mempunyai silaturahim yang baik atau komunikasi yang baik, maka akan lebih lancar sebuah perniagaan tersebut. So mungkin dengan cara pemilik boleh rapatkan silaturahim dengan cara mungkin membuat percutian
Mungkin memberikan makanan secara percuma, insentif seperti makanan 2 kali sehari, ataupun memberi elang-elang tertentu seperti duit minyak pekerja dan sebagainya. Jadi itu mungkin antara kuasa-kuasa ganjaran yang dapat diberikan oleh usahawan kepada pekerjanya.